Oke, salam kepada semua. Hari ini kita akan membincangkan tentang analisis naskah yang sudah kita buat, yaitu naskah yang bertajuk Pinangan, yang diadaptasi oleh Paminangan. Nama penulis dia Paminangan. Okey. Okey, sebelum tu pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya, iaitu Rashidin Aran, dan rakan sekumpulan saya iaitu Chom, Akmal dengan Nurul Hani. Okay, untuk memulakan bincangan kita, saya nak Chom Yun, bolehkah kamu jelaskan sedikit tentang naskah ni? Maksud saya macam tema, isu dan siapa penulis naskah ni. Okey, baiklah, saya akan jelaskan tentang naskah ini. Tema yang ada dalam naskah ini menceritakan tentang perasaan cinta, di mana isu tentang perkawinan dalam dalam mendirikan sebuah rumah tangga. Seperti yang kita tahu ni, perkawinan ni sebenarnya bukanlah perkara yang mudah, dan ia memerlukan fasa-fasa yang lebih mendalam, di mana sepertinya untuk fasa pertama kita akan seseorang individu itu akan pergi melangkah ke fasa memperkenalkan diri, memahami watak masing-masing sebelum melangkah ke arah perkahwinan. So, dalam naskah ini dia menceritakan tentang lamaran seorang lelaki yang ingin melamar seorang gadis yang disukainya sejak kecil lagi. So, naskah Pinangan ini merupakan karya daripada Penganan. Dia merupakan penulis yang terkenal berasal dari Rusia, di mana naskah ini pada awalnya dia dipentaskan pada tahun 2006 di Indonesia, di mana naskah ini pada masa itu dia hampir ke semua teater yang ada di Indonesia ni mementaskannya sebelum dia tersebar ke seluruh negara lah. Okay. Di mana kita apabila kita melihat naskah ini, kita dapat melihat naskah ini dia berkonsepkan kepada komedi, di mana naskah ini mencuba untuk menyampaikan message yang tertentu, di mana ia ingin menghiburkan penonton dan membuat penonton tertawa, dan itu akan menyebabkan perasaan mereka pada masa itu lebih gembira. So, itu saja sedikit tentang naskah Pinangan ini. Okey, seterusnya kita akan masuk ke dalam isi perbincangan kita, iaitu di mana bermula dengan sinopsis cerita. Okey, dengan itu, untuk bahagian sinopsis saya meminta Nurul Hanim untuk berkongsi ataupun memberi ringkasan tentang cerita ini. Okey, sinopsis naskah Pinangan ni dia menceritakan tentang seorang anak muda yang berniat untuk melamar seorang gadis yang gadis pujaan hatinya. Gadis tu bernama Aina. Anak muda tu bernama Kamal Fadli. Kamal Fadli ni jatuh cinta kepada Aina ni sejak kecil lagi. Pada waktu kecil dulu,
dia pernah memberi sepucuk surat yang berisi tentang pantun tentang cinta. Aina ni adalah seorang anak kepada Puan Jamila. Puan Jamila dengan Aina ni berjiran dengan si Kamal tu. Jadi diorang sangat rapat dan dah lama kenal. Okey, singkatannya dalam cerita ni Kamal ni pergi melamar si Aina ni. Selepas dia melamar Aina, ibunya ni macam berkenan dengan si Kamal ni dah lama. Jadi dia macam suka dekat Kamal tu dah lama. Jadi ibunya tu merestukan hubungan antara mereka. Tetapi pertengahan cerita tu Aina dan juga Kamal ni dia bertengkar tentang kerbau gagah. Mereka saling mengaku yang kerbau tu milik antara Kamal dengan Aina ni mengaku hak mereka. Dari situ mereka bergaduh. Selepas tu hasrat si Kamal ni nak menyatakan yang dia nak melamar si Aina ni tak jadi. Lepas tu Kamal pun pulang dengan hati yang sangat hampa. Selepas Kamal pulang ke rumahnya, ibunya Aina iaitu Puan Jamila tu dia macam cakap ada hati nak lamar anak dia dengan percakapan dia yang macam tu tadi yang membuatkan ibu dia sakit hati. Lepas tu Aina macam terkejut lah sebab tak sangka yang Kamal tu datang melamar dia. Dia jatuh buat-buat pengsan dan menangis. Ibunya terkejut macam tak tahu kenapa Aina jadi macam tu. Rupa-rupanya dalam diam Aina pun macam jatuh cinta kepada si Kamal ni. Kamal ni dah balik masa tu, dah tak ada kat situ. Aina paksa ibunya iaitu Puan Jamila untuk memanggil kembali si Kamal ni. Kamal pun kembalilah. Aina minta maaf dan cakap kerbau gagah tu milik si Kamal. Dari situ mereka pun berbaik dan Aina meminta maaf kerana telah bercakap kasar dengan dia, dan Aina juga mengatakan bahawa kerbau gagah tu adalah milik Kamal. Okey, kita teruskan lagi perbincangan kita. Kita masuk ke dalam persoalan yang timbul dalam analisis naskah ini. Ada siapa-siapa boleh kongsikan ataupun nyatakan persoalan yang timbul dalam analisis naskah yang kita kaji ni? Okey, saya akan mengungsikan beberapa persoalan yang wujud dalam naskah ini. Saya dapat beberapa persoalan yang ada. Yang pertama, bolehkah cinta dibeli dengan harta dan wang ringgit? Persoalan yang kedua pula, mampukah seseorang bertahan walaupun ketika menghadapi sesuatu masalah itu? Persoalan yang ketiga pula, mudahkah seseorang itu berputus asa sebelum mencuba? Yang keempat, apakah perkahwinan tanpa perasaan cinta itu lebih membahagiakan berbanding percintaan sebelum perkahwinan? Yang terakhir pula persoalan tentang berjayakah Kamal menyampaikan hasratnya kepada Aina. Dalam persoalan yang wujud ini, kita dapat melihat bahawa naskah ini, persoalan-persoalan yang wujud dalam naskah ini sebenarnya
adalah untuk mengukuhkan dan menghidupkan tema dalam sebuah karya nih. Di mana persoalan ini kita tidak boleh ubah dan menukarkannya. So persoalan inilah yang saya dapat lihat dalam naskah ini. Itu saja daripada saya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Chung kerana sudah menjawab soalan saya. Oke, itu adalah beberapa persoalan yang timbul di dalam naskah pinangan ini ataupun persoalan yang dapat mengkaji mengkaji ambil dari naskah ini. Oke, sekarang saya juga nak utarakan soalan kepada Nurul Hanim lagi berkaitan dengan teori ataupun apakah jenis teori ataupun teori apa yang digunakan dalam mengkaji naskah ini, ataupun apakah teori yang boleh digunakan, yang boleh diterapkan dalam naskah ini. Seterusnya saya akan meneruskan dengan teori yang kami gunakan dalam naskah pinangan. Teori yang kami gunakan adalah teori psikoanalisis daripada Sigmund Freud pada tahun 1856 sehingga 1939. Sigmund Freud ni adalah merupakan pengasas dan pelapor kepada teori psikoanalitik, di mana beliau telah memperkenalkan teori ini sekitar tahun 80-an. Teori ini terhasil semasa Sigmund Freud dan juga Joseph membuat satu penyelidikan melalui kaedah hipnosis yang dijalankan semasa membuat rawatan terhadap pesakit-pesakit histeria. Teori yang kami gunakan ialah psikoanalisis ID, ego dan juga superego. Kami memilih teori ini kerana dalam naskah pinangan ni banyak menunjukkan tentang personaliti masing-masing. Saya akan memberitahu tentang ID. ID ni merupakan tempat terletaknya dorongan biologikal dan tenaga-tenaga naluri ID. ID ni adalah diwarisi. Ia juga bersifat primitif dan tidak boleh disedari. Ia terletak pada alam yang kita tidak sedar benda tu berlaku. Okey, seterusnya saya akan meneruskan dengan ego. Ego ni bahagian personaliti yang mempunyai sifat realitik, rasional dan juga logikal. Ia bertindak seolah-olah seperti kuasa eksekutif ni dan mengawal kepada tindakan fikiran dan tingkah laku yang sesuai dengan keadaan persekitaran. Yang terakhir adalah superego. Superego ni ialah komponen personaliti yang mempunyai nilai moral. Menurut Freud, ID dan ego ni tidak mempunyai nilai-nilai moral, di mana ID cuba bertindak memenuhi kepuasan segera dan mengelak kesakitan. Ego pula cuba memberi jalan realistik memenuhi keperluan tersebut, tetapi sebenarnya tidak mengambil kira sama ada cara-cara tersebut betul ataupun salah. Pada pandangan sistem sosial seperti dalam moral masyarakat ni, dalam moral masyarakat, agama, budaya dan sebagainya. Okey, seterusnya kita akan berpindah kepada watak dan pewatakan yang ada dalam naskah ini. Dengan itu saya minta Akmal untuk terangkan ataupun jelaskan watak dan pewatakan yang terdapat dalam naskah pinangan. Okey.
Merujuk kepada naskah pinangan ini, naskah tersebut mempunyai beberapa teori yang telah digunakan untuk menonjolkan isi-isi watak perwatakan yang dapat dikaitkan dengan teori di dalam naskah ini. Jadi, teori yang dapat dikenal pasti dalam naskah ini ialah teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis ini ialah pendekatan berdasarkan kepercayaan bahwa tingkah laku manusia dipengaruhi oleh proses psikologi yang tidak sadar. Oke. Dalam memahami pemikiran manusia, Freud telah mengutarakan konsep-konsep personality yang mempunyai 3 sistem yang mana berkait dengan satu sama lain. Menurut Freud juga, sistem ini berfungsi dalam membentuk personality seseorang yang merangkumi cara-cara berpikir dan bertingkah laku. 3 sistem tersebut ialah id, ego, dan superego. Oke, terdapat beberapa watak yang sesuai dengan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud ini. Yang pertama ialah Kamal Fadli, watak protagonis dalam naskah ini. Aspek biologi it yang terdapat untuk memenuhi keperluan asas it ialah dalam bentuk kehausan, yaitu ketika si Kamal Fadli ingin menyatakan hasratnya untuk meminang si Aina, anak kepada Puan Jamila, dia rasa gemetar dan meminta Puan Jamila untuk mengambilkan dia segelas air. Untuk mencapaikan hasratnya itu, Kamal telah pergi. Oke, seterusnya aspek biologi it yang terdapat pada watak Kamal ialah dalam bentuk kemahuan di mana Kamal itu berhasrat mengunjungi rumah Puan Jamila, jirannya tuh, untuk melamar si Aina. Oke, aspek psikologi yang seterusnya yang dapat dikenal pasti dari segi psikoanalisis personality Kamal ialah ego. Aspek psikologi ego coba mendapatkan kepuasan yang dituntut oleh it dengan mencegah berlakunya ketegangan baru atau menunda kenikmatan sehingga suatu objek ditemui yang jelas memenuhi sesuatu keperluan. Perkara ini dapat dilihat dalam situasi di mana Kamal mengunjungi rumah Puan Jamila untuk memberitahu hasratnya bahwa dia ingin melamar Aina, tetapi dia sangat gemetar. Dalam petikan tersebut, permintaan adalah bahagian dari pemenuhan it watak Kamal. Watak Kamal mengunjungi rumah Puan Jamila itu, kerana dia ingin meminta pertolongan dari Puan Jamila. Rasa pemenuhan hasrat ini dapat memotivasikan seseorang dari segi rasa ingin tahu terhadap hasil yang ingin mereka dapatkan dari orang yang ingin mereka temui. Oke, selain daripada it dan ego, aspek psikologi personality superego juga terdapat pada watak Kamal. Superego dalam aspek sosiologi adalah kawalan it dan arah untuk ego ke tujuan yang sesuai dengan moral dan bukannya reality. Beberapa elemen superego yang terdapat dalam naskah pinangan ini, di mana Kamal sangat mengambil berat akan jirannya yang dia datang berkunjung, dan juga bertanyakan bagaimana keadaan jirannya itu. Setelah itu, Puan Jamila mengalu-alukan Kamal untuk duduk di kursi ruang tamu mereka sambil bersalaman dan menanyakan kabar mereka masing-masing. Mereka juga sudah lama berjiran dan tidak pernah lupa antara satu sama lain. Dalam situasi tersebut, telah menunjukkan dorongan superego yang kuat untuk disadari dengan tindakan yang diambil oleh Kamal adalah dalam bentuk rasa yang tinggi. Oke, seterusnya, watak yang sesuai dengan teori psikoanalisis ini ialah Syarifah Aina Syatlatif, yaitu seorang gadis yang berumur 26 tahun dan merupakan pelajar universiti. Dia digambarkan sebagai watak yang sangat
kuat marah dan sangat memusuhi Kamal tanpa mengetahui niat dan tujuan sebenarnya Kamal mencarinya. Aspek psikoanalisis dari segi psikoanalisis personality yang dapat dikenal pasti dalam watak Aina ini ialah ego. Perkara ini dapat dilihat apabila Aina sudah mengetahui bahwa Kamal ingin melamarnya. Dia rasa sangat menyesal dan sedih kerana dia dan ibunya telah menghina dan menghalau Kamal dari rumah mereka. Aina pun berpura-pura pengsan dan terus menangis lalu meminta ibunya untuk memanggil Kamal semula agar dia boleh menerima lamaran Kamal itu. Dalam situasi tersebut, permintaan Ain itu adalah pemenuh id Aina lalu bertindak untuk meminta ibunya memanggil Kamal untuk yang terakhir ialah Puan Jamila yang berumur 60 tahun. Puan Jamila memiliki sifat yang sedikit pemarah tetapi ia juga akan menjadi orang tengah dan akan masuk campur ketika Kamal dan Aina bergaduh. Aspek psikoanalisis yang dapat dikenal pasti dari segi personality Puan Jamila ialah id dalam bentuk keinginan. Situasi ini dapat dilihat apabila Kamal menyatakan hasratnya untuk melamar Aina. Puan Jamila terkejut lalu memberitahu bahwa dia sangat gembira dan sudah lama menginginkan Kamal untuk menjadi menantunya. Beliau juga sudah lama berkenan dengan tingkah laku Kamal yang baik dan selalu berdoa kepada Tuhan agar keinginannya untuk menjadikan Kamal itu sebagai menantunya telah dikabulkan. Itu saja. Oke, kita teruskan. Oke. Yaitu tentang sudut pandangan Akmal terhadap naskah ini ataupun sudut pandangan dalam kita menganalisis naskah Pinangan ini. Naskah Pinangan ini dapat dibezakan berdasarkan sudut pandangan yang berbeza. Sudut pandangan ini dapat dilihat pada watak Kamal, Aina, dan juga Puan Jamila. Ketiga watak tersebut telah memainkan peranan penting dalam naskah ini. Jelas dilihat bahwa ketiga watak tersebut mempunyai perwatakan yang sangat berbeza dan seringkali mempertahankan hak masing-masing yang sehingga mengakibatkan pergaduhan. Ketiga watak ini mempunyai sifat yang neutral, di mana mereka akan berbaik semula dan menyelesaikan masalah. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori psikoanalisis di mana terdapat id dan ego dalam diri mereka. Apabila id telah menyelubungi diri mereka, ego akan menjalankan fungsi realistik untuk memenuhi keinginan mereka sehingga tercetusnya pergaduhan itu. Bagi sudut pandangan saya, ketiga watak ini telah berjaya memperlihatkan watak mereka dengan jelas dan nyata. Itu saja. Halo, dengar? Ya. Oke, sudah. Itu saja. Oke, itu sahaja. Oke, setelah dengar semua penerangan dan juga ataupun penjelasan dari semua ahli kumpulan, di sini saya dapat simpulkan di mana analisis ataupun perancangan untuk analisis naskah ini dilakukan untuk mewujudkan ataupun maksud saya di sini sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita pada malam ini adalah tujuan analisis dan perancangan yang kita lakukan ini adalah untuk mewujudkan satu tatap pentas yang sesuai dengan analisis naskah Pinangan. Di mana supaya naskah Pinangan ini sesuai dengan ataupun sesuai dipentaskan tanpa mengurangi nilai dari naskah tersebut. Maksudnya kita membuat analisis ni untuk membuat penambahbaikan ataupun kita tokok tambah, kita olah lagi analisis kita olah lagi naskah ni untuk kita pentaskan dengan lebih menarik tanpa mengurangkan nilai message yang
sudah ada dalam naskah tersebut. Di sini juga saya ingin mengutarakan beberapa cadangan setelah kita menganalisis naskah ini, di mana kita boleh melakukan pengolahan pada skrip pinangan ini untuk tujuan penambahbaikan di masa hadapan. Antara dia kita boleh tambah watak dan pewatakan di dalam naskah ini, di mana pada asalnya dalam naskah ini hanya ada 3 watak. Jadi mungkin kita tambah lagi watak untuk watak sampingan ataupun watak sisip. Kita boleh juga tambah ataupun mempelbagaikan latar masa, tempat, ekonomi dan masyarakat dalam naskah ini. Sebab kalau kita fahami naskah ini, latar masa, tempat, ekonomi dan masyarakat dalam naskah ini adalah sangat terhad. Oleh itu harapan yang saya ingin nyatakan dalam analisis ini adalah supaya analisis ini ataupun analisis naskah yang kita lakukan ini dapat dimanfaatkan di masa hadapan oleh generasi yang akan datang. Bahkan dengan pengolahan yang kita lakukan ini dapat membantu individu yang ingin mengadaptasi naskah ini sebagai satu pementasan teater, dan semoga naskah ini juga dapat dinaik taraf agar menjadi satu naskah yang lebih menarik lagi, yang dapat dipentaskan kepada orang ramai, dan message dalam naskah ini ataupun message yang hendak disampaikan kepada penonton itu dapat dilihat dan difahami dengan mudah. Okey, dengan itu saya mengakhiri perbincangan kita pada hari ini. Salam untuk semua. Oke, terima kasih juga kepada ahli kumpulan yang sudah meluangkan masa dalam perbincangan ini. Oke, makasih. Thank you. See you. See you.